Anda mungkin ingin meyakinkan bos anda bahawa anda layak mendapat kenaikan gaji. Anda mungkin ingin anak atau pasangan anda makan lebih sihat. Atau, mungkin anda dalam keadaan serius untuk memujuk pasangan anda supaya jangan memohon kad kredit yang kelima. Kita semua mempunyai situasi dalam hidup kita di mana kita ingin mempengaruhi orang lain. Tetapi, kita harus berhati-hati apabila mencuba melakukannya. Seringkali, ia hanya berakhir dalam pertengkaran di mana kedua-dua pihak lebih mengesahkan pandangan awal mereka daripada sebelumnya. Tetapi terdapat teknik yang boleh membantu anda mengelakkan ini. Dalam video ini, kita akan menyusuri beberapa teknik ini sebagai ringkasan 5 perkara utama dari Cara Memenangi Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain yang ditulis oleh Dale Carnegie. Mari kita mula dengan 5 pengajaran utama ini. Dua nelayan sedang bersaing dalam pertandingan memancing. Salah seorang dari mereka berfikir, saya suka stroberi dan krim. Jadi, saya akan umpan mata Kyle dengan stroberi dan krim. Nelayan yang lain berfikir, saya sebenarnya tidak suka ulat. Tetapi, saya fikir ikan sangat suka ulat. Jadi, saya akan umpan mata Kyle dengan ulat. Siapa yang anda fikir menang dalam pertandingan itu? Ilmu di dalamnya adalah menyusun umpan agar sesuai dengan ikan, dan prinsip yang sama berlaku kepada manusia juga. Satu-satunya cara di dunia ini untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan berbual tentang apa yang mereka mahukan dan menunjukkan kepada mereka bagaimana untuk mendapatkannya. Jadi, pengajaran nombor 1 adalah bangkitkan keinginan yang kuat dalam orang lain yang seiras dengan matlamat anda. Jika anda, sebagai contoh, ingin meyakinkan bos anda bahawa anda patut mendapat kenaikan gaji, tidak berguna untuk menyatakan alasan anda sendiri untuk kemahuan ini. Sebaliknya, tunjukkan dan beritahu bos mengapa anda memiliki gaji yang lebih tinggi akan memanfaatkan bos anda. Ataupun, mari ambil contoh meyakinkan anak anda bahawa dia patut makan makanan yang lebih sihat. Sekali lagi, tidak ada gunanya menyatakan alasan anda sendiri untuk mahu dia melakukannya. Sebaliknya, tunjukkan dan beritahu mengapa itu akan menguntungkan dari sudut pandangannya. Dan apabila cuba meyakinkan pasangan anda bahawa menyimpan dan melabur lebih adalah baik kalau berbanding dengan perbelanjaan, kami ikut peraturan yang sama saja. Walau apapun motif anda, dia mungkin tidak terlalu berminat dengan mereka. Sebaliknya, tanyakan pada diri anda, bagaimana saya boleh membuat orang ini ingin melakukannya? Mulailah melihat perkara dari sudut pandangan orang lain, dan anda sudah melangkah jauh untuk menjadi lebih berpengaruh. Tammy T adalah budak nakal paling terkenal di sekolah. Dia sering menimbulkan pergaduhan di kalangan budak lelaki di kelas, mengusik semua gadis, dan bersikap kurang sopan terhadap guru-guru. Puan Hopkins, salah seorang guru di sekolah itu, akan mengajar Tammy untuk tahun baru. Dia penuh kebimbangan. Walau bagaimanapun, dia mengambil kaedah yang berbeza dengan Tammy daripada apa yang telah dilakukan oleh guru-guru sebelumnya, kerana kaedah mereka tidak kelihatan berkesan. Semasa hari pertama menyambut pelajar baru di kelas, dia memberi pujian kecil kepada mereka. Alicia, saya faham bahawa anda pandai dengan nombor. Apabila dia sampai ke Tammy, dia berkata, Tammy, saya faham bahawa anda seorang pemimpin. Saya akan bergantung pada anda untuk membantu saya menjadikan kelas ini yang terbaik dalam sekolah pada tahun ini. Dia mengukuhkan perkara ini dalam beberapa hari yang berikutnya dengan memberi dorongan kepada budak lelaki itu. Tammy kini mempunyai reputasi baik untuk ditepati dan dia tidak mengecewakan. Pengajaran nombor 2 adalah, berikan individu tersebut reputasi baik untuk ditepati. Jika anda ingin meningkatkan seseorang dalam sifat tertentu, bertindak seolah-olah dia sudah memiliki sifat ini. Mari kembali kepada contoh-contoh kita. Jika anda ingin pasangan anda menyimpan dan melabur lebih banyak, selain daripada mengkritik dan mengeluh tentang tingkah laku mereka yang tidak bertanggungjawab dalam hal kewangan, cuba galakkan dan cari situasi di mana individu tersebut sudah memiliki sifat yang anda cari. Tekankan perkara ini, dan mungkin anda juga perlu menyerahkan tanggungjawab dalam bidang tertentu berkaitan dengan kewangan pribadi anda dan tunjukkan bahawa anda mempercayakan pasangan anda dengan ini. Kemungkinan besar, mereka akan berusaha sebaiknya boleh untuk tidak mengecewakan anda. Situasi manakah yang anda fikir individu A lebih mungkin meyakinkan individu B dengan pandangannya? Situasi 1. Apa? Melabur wang? Itu tidak terdengar terlalu menyeronokkan. Nah, saya fikir saya akan membeli sut yang kita lihat beberapa hari yang lalu. Kita masih ada $200 lagi dari gaji bulan ini. Anda sungguh tidak berdaya apabila berbicara tentang wang. Sangat jelas bahawa saya satu-satunya dalam rumah ini yang mempunyai ilmu dalam ekonomi. Saya katakan kepada anda, jika kita terus berbelanja seperti ini, kita akan terpaksa bekerja selama-lamanya. Saya putuskan bahawa kita akan mengambil wang ini dan kita akan melaburkannya di pasaran saham.
Situasi 2. Apa? Melabur wang? Itu tidak terdengar terlalu menyeronokkan. Nah, saya fikir saya akan membeli sut yang kita lihat beberapa hari yang lalu. Kita masih ada $200 lagi dari gaji bulan ini. Anda akan kelihatan sangat kacak dalam sut itu. Ingatkah anda ketika kita bertemu dengan pasangan berusia 40 tahun itu semasa lawatan terakhir kita ke Sweden? Mereka yang telah bersara. Anda dan saya berkata bahawa akan menjadi hebat untuk memiliki jenis kebebasan yang sama seperti yang mereka miliki pada usia muda seperti ini. Apa kata kita cuba melabur $100 setiap bulan dan menaruh wang itu di pasaran saham? Situasi di mana terdapat peluang lebih tinggi untuk meyakinkan individu B tentulah ada dalam situasi kedua. Pengajaran nombor 3 adalah, satu-satunya cara untuk mendapatkan yang terbaik dalam sesuatu perbincangan adalah dengan mengelakkan konflik. Dalam situasi jika anda menang dalam perbincangan dan buktikan bahawa orang lain yang salah, ego akan membuatkan orang lain sukar untuk mengalah. Sebaliknya, apa yang anda ingin lakukan adalah bersetuju dengan hujahan orang lain. Pernahkah anda terfikir mengapa setiap iklan maklumat terlihat seperti ini? Ini kerana tidak cukup hanya untuk menyatakan kebenaran, kebenaran juga harus hidup menarik dan dramatik. Jadi pengajaran nombor 4 daripada buku Dale Carnegie, Bagaimana Memenangi Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain adalah dramatiskan idea anda. Kembali kepada contoh-contoh kita sekali lagi. Jika anda ingin anak-anak anda makan dengan lebih sihat, jangan saja memberitahu mereka kena menjadi lebih kuat dan dapat mengalahkan buli. Tunjukkan kepada mereka beberapa contoh peranan untuk menghidupkan idea anda. Sebagai contoh, mungkin anda boleh menonton Popeye bersama-sama. Sekarang saya hampir membuatnya kelihatan seolah-olah buku ini adalah tentang mempengaruhi orang, tetapi sebenarnya ia juga tentang bagaimana untuk memenangi kawan. Jadi di sini datang pengajaran kelima daripada Dale Carnegie. 3 cara untuk membuat orang menyukai anda. Tunjukkan minat yang sebenar kepada orang lain. Orang tidak berminat dengan anda dan mereka juga tidak berminat dengan saya. Mereka berminat dengan diri mereka sendiri, pagi, tengah hari, dan selepas makan malam. Sakit gigi seseorang lebih penting baginya daripada perang di negara asing yang membunuh ribuan orang. Ingat itu setiap kali anda memulakan perbualan. Jadilah pendengar yang baik, berbicara berdasarkan minat orang lain dan membuat orang itu merasa penting. Lakukan ini, dan jika anda melakukannya dengan ikhlas, anda akan mendapat lebih banyak kawan dalam 2 bulan daripada usaha seumur hidup mencuba menunjukkan betapa pentingnya anda. Senyum. Tindakan lebih bermakna daripada kata-kata dan apabila anda memberikan senyuman kepada orang lain, ia mengatakan, saya suka awak, awak membuat saya gembira. Saya gembira melihat awak, siapa yang tidak suka orang yang sentiasa menunjukkan senyuman? Kesan senyuman adalah kuat walaupun ia tidak kelihatan. Dan oleh itu boleh digunakan dalam situasi lain selain daripada pertemuan muka ke muka juga, seperti semasa panggilan telefon atau dalam video YouTube. Ingat nama-nama. Nama seseorang adalah perkataan yang paling manis dan penting dalam mana-mana bahasa kepada seseorang. Ingat ini setiap kali anda diperkenalkan kepada seseorang yang anda ingin menjadi kawan, ulangi nama mereka semasa perbualan awal anda. Dan jika ia suka, tanya bagaimana ejaannya. Kaedah ini lebih berkesan jika orang tersebut mempunyai nama yang unik. Itulah saja daripada Bagaimana Memenangi Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain oleh Dale Carnegie. Mari kita buat ringkasan cepat. Pertama, hanya ada satu cara untuk membuat seseorang melakukan sesuatu, iaitu dengan membuat mereka mahu melakukannya. Kedua, bertindak seolah-olah orang itu sudah memiliki ciri-ciri yang ingin ditingkatkan. Ketiga, elakkan perbantahan, ia hanya akan mengukuhkan sudut pandangan orang lain. Keempat, tunjukkan idea anda dengan cara yang menarik dan dramatik. Kelima, memperolehi imej yang mengekalkan dengan menunjukkan minat yang ikhlas semasa perbualan, senyum dan mengingati nama seseorang. Itulah saja buku ini, jumpa lagi.